Okey, 5.3 alkohol dah habis. Kita masuk 5.4. Okey, lemak. Jadi sebab dalam bab ni memang dia adalah separtian karbon ya. Jadi semua yang kita belajar adalah separtian karbon. Okey, dan kita tumpu kepada separtian karbon organik, okey, yang asal daripada benda hidup. Okey, jadi hari ini 5.4 lemak. Lemak pun adalah jenis separtian karbon organik daripada benda hidup yang mempunyai karbon macam hari itu alkohol, karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, ada 3 ni. Dan kalau kamu tengok gambar foto di bawah, semua ini adalah makanan yang mengandungi lemak. Jadi susu, minyak kelapa, kacang tanah, daging, mentega. Jadi semua ni mengandungi lemak. Okey, mengandungi lemak. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, muka seterusnya. Okey, lemak wujud dalam dua keadaan, iaitu dia boleh dalam pepecah ataupun dia mungkin dalam cecair. Okey, lemak yang berkeadaan pepecah pada suhu bilik lazimnya berasal daripada lemak haiwan. Okey, biasanya kalau kamu tengok daging mentah, okey, bagi ayam ayam mentah, okey, jadi kamu tengok di bawah kulit ayam itu dia ada yang berwarna kuning tu, okey, yang lembut-lembut, okey, iaitu adalah sebenarnya lemak, okey. Jadi itu kita panggil lemak haiwan, okey, dan dia dalam pepejah. Okey, contohnya ayam, lembu sebagainya lah. Ikan kita ada lemak yang dalam bentuk pepejah, okey. Lemak yang berkeadaan cecair, okey, dikenali sebagai minyak, okey. Yang dalam bentuk cecair kita panggil minyak. Minyak kelapa sawit, minyak kelapa, okey, minyak jagung sebagainya, semua ini adalah dalam keadaan cecair. Minyak jenis ni lazimnya daripada sumber tumbuhan. Okey, jadi apa yang kita nampak sini tadi pepejah daripada haiwan. Bagi yang jenis cecair, dia adalah daripada tumbuhan macam minyak kelapa sawit. Okey, contoh minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kacang soya dan sebagainya, minyak zaitun, semua tu adalah minyak dalam bentuk cecair. Okey, seperti hidrokarbon. Okey, hari itu kita belajar hidrokarbon. Okey, lemak juga dapat dibahagi pada lemak tepu. Ingat lagi istilah ni, tepu maksudnya tak boleh muat lagi, tak boleh masuk lagi atom hidrogen. Okey, dan lemak tak tepu. Jadi sama juga macam hidrokarbon hari itu. Kalau lemak ini adalah lemak tepu, iaitu kamu ingat lagi dia ada ikatan kovalent, okey, di mana semua C ni dia ada ikatan. Okey, dia tak ada yang, kalau yang tak tepu dia ada ikatan kovalent ganda 2 macam ini. Okey, jadi ini adalah lemak tepu, maksudnya dia tak boleh muat lagi hidrogen. Manakala bagi yang lemak tak tepu, dia boleh muat lagi hidrogen. Dan bagi lemak tepu ni, dia adalah lemak daripada haiwan yang tadi ya, yang pepejah. Manakala lemak tak tepu adalah lemak daripada tumbuhan macam minyak kelapa sawit. Okey, yang ni dalam pepejah, ini dalam cecair. Okey. Okey, jadi kita tengok gambar raja di bawah ni, carta ni. Okey, jadi persamaan dia, kedua-dua ni adalah sebahagian karbon organik. Jadi dia ada karbon, hidrogen, oksigen. Kedua-dua pun tidak larut dalam air, tak larut. Sumber penting asid lemak dalam badan. Okey, jadi ini kesamaan dia. Okey, bagi perbezaan dia pula, kita tengok bahagian bawah. Okey, seperti yang cikgu kata tadi, kalau dia adalah lemak tepu, okey, dia lemak tepu. Okey, tak boleh muat lagi hidrogen. Okey. Jadi kalau kamu tengok bilangan atom hidrogen dalam molekul sudah maksimum, tak boleh masuk lagi. Okey, iaitu dia ada ikatan kovalent tunggal. Tapi ini belum maksimum. Maksudnya kita boleh lagi muat masuk hidrogen. Okey, jadi ini adalah bilangan atom. Sumber, sumber seperti yang kita kata tadi, dia adalah daripada haiwan.
Dan kalau dia daripada haiwan, dia adalah peperjak. Okay, manakala bagi yang lemak tak tepu, yang minyak tadi, minyak kelapa sawit, dia adalah daripada tumbuh-tumbuhan, dia adalah dalam bentuk cecair. Okay. Dan takat lebur dia, okay, takat lebur dia takat lebur tinggi. Maksudnya kita nak leburkan dia bukan senang. Kena panas sampai suhu yang tinggi. Tapi ini bagi lemak tak tepu, takat leburnya ada rendah. Okay. Penambahan hidrogen, sebab tadi kita kata hidrogen sudah maksimum, tepu, tak boleh muat lagi. Jadi tak boleh lagi lah kita tambah. Tapi bagi yang tak tepu, dia masih boleh tambah. Okay. Dia masih boleh muat hidrogen. Okay. Okay, ini adalah perbezaan. Okay, seterusnya kita tengok kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan. Okay, jadi kalau lemak berlebihan, kita makanan lemak berlebihan yang terlalu banyak, apakah kesan dia? Okay, lemak merupakan satu komponen gizi seimbang. Okay, kita perlu juga lemak ni dalam pemakanan. Pengambilan makanan yang mengandung lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, maksudnya lemak daripada haiwan. Okay, lemak daripada haiwan. Lemak daripada haiwan akan meningkatkan aras kolesterol. Jadi kalau kita makan makanan yang lemak tepu ataupun daripada lemak haiwan, dia akan menyebabkan aras kolesterol kita meningkat. Okay. Dan kalau kolesterol ni sangat meningkat, dia akan menjejaskan kesihatan. Nanti kita tengok seterusnya. Okay, lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega, daging mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Kepentingan kolesterol di badan termasuk pembentukan membran sel, dia ada kebaikan juga, tapi yang ni berlebihan. Okay, sintesis jus hempedu dan hormon seks, okay, serta penghasilan vitamin D pada kulit. Okay, yang itu kalau memang kita perlu, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, dia akan mendatangkan kesan. Okay, kita tengok apakah kesan dia. Okay, namun begitu, okay, kolesterol yang berlebihan dalam darah dapat menjejaskan kesihatan seperti berikut. Okay, A. Batu karang hempedu. Okay, iaitu kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang, okay, hempedu. Yang ni kena operate lah. Okay, yang menyekat salur hempedu. Okay, salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Jaundice ni maksudnya kuning. Maksudnya kulit kamu akan jadi kuning. Jadi batu karang itu kena operate. Kalau dia besar okay, kalau tak dia akan menjejaskan kesihatan. Yang B, mendapan. Maksudnya tenggelam. Mendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan dia menyebabkan satu kesan. Arteri ni ialah saluran darah kita. Okay, dan dia akan menyebabkan atherosclerosis. Okay, satu keadaan di mana saluran darah kita semakin sempit. Okay, kita tengok nota di bawah. Kolesterol yang terkumpul dan termendap. Okay, dia akan terlekat pada dinding dalam dinding arteri, menyebabkan lumen lubang lubang saluran darah kita, lumen arteri menjadi semakin sempit. Jadi kalau kamu tengok, ini adalah lumen yang normal. Okay, ini ialah arteri kita. Okay, guna yang biru. Okay, arteri kita. Jadi yang semua ni ialah arteri lah. Okay, tapi darah akan mengalir di sini. Okay, melalui sini yang kita panggil lumen. Okay, tapi kalau kamu tengok gambar rajah yang kedua, ini asal lumen yang besar tadi. Okay, kalau kita tengok lumen yang besar macam tadi, besar. Tapi sekarang ni dia ada satu lapisan kuning. Sudah lekat tepi. Okay, dan ini sebenarnya adalah mendapan kolesterol. Dia sudah dia lekat pada dinding. Jadi kalau dia melekat pada dinding, yang lumen ni, lubang tu yang darah boleh mengalir, lumen ni akan menjadi semakin kecil. Kalau kamu banding yang dua tadi, okay, dua gambar rajah ni, ini lumen yang normal. Jadi kalau kita tengok besar, darah boleh mengalir senang, besar.
Tapi sini sudah jadi kecil macam ni. Jadi maksudnya darah akan mengalir, susah mengalirlah, dan ini akan menyebabkan tekanan darah itu naik, ataupun dia menyebabkan simbosis, iaitu dia menyebabkan saluran darah kamu semakin kecil. Okey, jadi keadaan ni kita panggil sebagai arteriosclerosis. Okey. Jadi kita balik baca sekali lagi. Kolesterol yang terkumpul, termendak pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Lumen arteri yang sempit ini akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai arteriosclerosis. Jadi ini adalah satu keadaan di mana arteri lumen kita menjadi semakin sempit. Okey. Okey, kita tengok yang kesan dia. Okey, daripada arteriosclerosis. Okey, arteriosclerosis menyebabkan hipertensi ataupun yang kita kata tekanan darah tinggi lah. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, dan dia boleh menyebabkan keadaan stroke sebab arteri yang menuju ke otak itu sumbat. Stroke ni maksudnya darah itu sumbat sebab lumen dia kecil pada bahagian darah ataupun arteri yang pergi ke otak. Okey, tersumbat ataupun pecah. Dan kalau dia berlaku dekat jantung, dia akan menyebabkan serangan jantung. Okey, maksudnya arteri dekat jantung kamu sumbat. Jadi ini akan menyebabkan serangan jantung. Okey, langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan disebabkan oleh kolesterol berlebihan termasuklah mengurangkan pengambilan lemak tepu. Maksudnya kurang makan lemak daripada haiwan. Okey, mengambil lemak tak tepu, kita ambil banyak sikit lemak tak tepu tak apa, sebagai contoh minyak kelapa sawit. Okey, yang dapat merendahkan arah kolesterol dalam darah sebab dia boleh bantu kita turunkan kolesterol. Okey, jadi ini adalah berkaitan dengan lemak. Okey, jadi yang itu saja untuk hari ini ya. 5.4 lemak.